Selamat pagi dan salam sejahtera Asia bersiaran langsung pada hari Sabtu. Semestinya bersama dengan saya Jessica Chung dan juga Sharon Kezia. Ya, dan Sharon, hari ini hari Sabtu. Jadi Sharon lepas bekerja ni buat apa Sharon? Sebab bekerja ni saya nak pergi makan sebab patutlah Sarawak dah dibenarkan untuk dine in. Jadi saya tak sabar nak mencuba dan saya kira juga hari ini merupakan hari pertama setelah sekian lama kita dua tidak bergandingan ya Jess. Ya, lama tak bergandingan tapi selepas ini Sharon kita akan selalu bergandingan. Mestilah sebab mungkin anda juga agak perasan bahawa kita di Sejahtera Asia jarang-jarang melihat wanita digandingkan wanita. Jadi hari ini kami bawakan khas untuk anda siaran edisi hujung minggu. Apa yang saya suka tentang hujung minggu ni kan Jess, yang merupakan hari yang kebanyakan dalam kalangan kita ni tidak bekerja. Jadi adalah masa yang terluang untuk bersantai-santai bersama keluarga di rumah. Dan kepada anda yang tengah menyediakan juadah sarapan pagi itu, selamat menjamu selera dan jangan juga lupa hashtag kami di Sejahtera Asia Jess. Ya, dan juga topik yang kita akan kupas pada hari ini Sharon agak menarik di mana bagi peja-peja lover di luar sana dan juga bakal-bakal pengantin di luar sana. Jadi topik ini anda harus tonton sehingga ke hujung rancangan. Semangat Jess. Ya, harus semangat. Ya, jadi Sharon, antara topik yang kita akan kupas ataupun kongsikan kepada penonton adalah pemilik dan pengusaha butik pengantin. Kita bersama dengan Cik Elinu dan juga bersama dengan Cik Colin Duncan, betul tak? Betul tu. Cik Colin Duncan dengan topiknya adalah pengumpul baju tradisional jadi sumber pendapatan. Jadi kalau dalam kalangan anda sekiranya anda mungkin dalam perancangan untuk melangsungkan perkahwinan anda, mungkin bukan dalam kalangan terdekat, dalam masa terdekat ini, dalam masa jangka panjang ataupun ingin mencari busana pakaian tradisional, topik kali ini adalah sesuai untuk anda. Walaupun bukan anda yang mengalami situasi tersebut, tapi anda boleh mendapat informasi daripada kami, apa yang kami akan kupaskan untuk mungkin boleh kongsikan dengan sahabat handai ataupun ahli keluarga yang memerlukan perkhidmatan yang akan dikongsikan oleh tetamu kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa kami akan kongsikan anda sedikit kupasan sebagai kesedaran sama-sama kita mengingati kepentingan adakah keberkesanan nano mist spray. Kalau kita lihat sejak akhir-akhir ini, nano mist spray mula mendapat perhatian umum untuk digunakan sebagai alat disinfeksi bagi mengekang penularan COVID-19. Ramai beranggapan penggunaan alat ini berupaya menghapuskan virus di udara dan juga di permukaan. Nano mist spray adalah alat penyembur yang boleh menghasilkan titisan halus bersaiz nano. Alat ini dihasilkan untuk pelbagai tujuan termasuk kosmetik, wangian dan pelbagai kegunaan domestik seperti industri, bergantung pada spesifikasi alat dan jenis cecair yang digunakan. Tapi macam saya sendiri Jess, saya tidak cenderung untuk menggunakan nano mist spray ni. Saya lebih cenderung menggunakan hand sanitizer tu. Macam Jess pula macam mana? Ya, saya pun sama juga Sharon sebab senang dibawakan. Jadi untuk isu yang berbangkit ni sebenarnya Sharon, banyak orang ataupun mereka di luar sana beranggapan bahawa nano mist spray ni adalah lebih berkesan. Tapi itu pandangan peribadi sendiri. Jadi kita tidak boleh berolak pandangan peribadi. Betul, mempertikaikan. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengambil berat isu yang dibangkitkan berkaitan keselamatan dan keberkesanan penggunaan nano mist spray sebagai alat disinfeksi. Dan ini dijelaskannya Sharon, larutan disinfeksi ni yang dinyatakan ini adalah sebenarnya bertujuan untuk nyakuman di permukaan persekitaran dan tidak sesuai sebenarnya digunakan secara langsung ke atas manusia. Dan ini kerana sesetengah larutan disinfeksi ini boleh menyebabkan iritasi ataupun pada mata, kulit dan juga saluran pernafasan serta sistem pencernaan kita sendiri. Bahaya juga sebenarnya Sharon kalau kita selalu gunakan sebenarnya. Sebab itu saya lebih memilih sebenarnya menggunakan hand sanitizer. Dan juga lebih mudah untuk dibawa ke mana-mana. Jadi seperti yang telah dikongsikan oleh Jess tadi, saya kira bahan yang terdapat dalam nano spray itu yang menyebabkan bahaya dan kemudaratan dari segi kesihatan kerana bahan yang digunakan dalam nano spray itu adalah untuk membunuh bakteria yang ataupun virus yang terdapat di permukaan luar. Jadi bayangkanlah Jess, bila dikenakan ke atas badan kita yang terdiri daripada kulit yang lembut kan, organ-organ seperti mata, seperti hidung. Jadi ia boleh menimbulkan kesan yang jangka panjang yang tidak elok. Jadi
kita bukan sekadar borak-borak kosong sebenarnya tentang isu ini. Anda boleh pergi sahaja ke laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melihat butiran lanjut dan penjelasan lanjut berkenaan dengan penggunaan nanospray ni. Yes. Dan juga mungkin kepada ibu bapa di luar sana, mungkin rasa penggunaan nanospray ni dia lebih cepat sebenarnya, Sharon. Kita tak perlu nak gosokkan tangan ke apa ke. Dia guna macam ni je. Spray dia sebenarnya memudahkan. Tapi baru-baru ni saya lihat Jess dekat sebuah laman sosial lah, dekat sebuah butik membeli belah. Mereka mengenakan nanospray dan apabila ada beberapa pelanggan seburan tersebut terkena di mata dan terus menyebabkan matanya pedih dan berair. Saya dah tengok baru-baru ini, tapi saya tidak boleh nyatakanlah di mana pusat membeli belah tersebut, tapi ada tular di laman sosial. Jadi mungkin bagi orang yang mempunyai kulit yang sensitif, apabila mereka melalui nanospray ni yang diletakkan di depan mall tu, dia macam ada satu ruangan, macam satu bilik tu kan Jess. Macam kita masuk melalui pintu tu, terus dia automatic spray ke atas badan kita tu. Jadi kalau bayangkan bagi orang yang berusia yang sensitif kan, mungkin dia boleh menyebabkan iritasi pada kulit, iritasi pada mata. Macam Jess sendiri pernah tak? Saya rasa saya tak pernah cuba pakai nanospray. Jess memang gunakan hand sanitizer. Di mana-mana Jess akan bawa lah sebab sekarang ni SOP. Pergi mana-mana pun kena bawa hand sanitizer. Kena jaga kebersihan. Dan untuk nanospray ni sebenarnya ramai beranggapan bahawa alat ini sebenarnya berupaya menghapuskan virus di udara, airborne dan juga di permukaan. Walau bagaimanapun keberkesanan penggunaan nanospray untuk disinfeksi telah bergantung kepada keupayaan alat tersebut untuk menghasilkan semburan yang sekata pada permukaan, jenis dan kepekatan larutan disinfeksi yang digunakan serta tempoh dan juga masa pendedahan untuk nanospray ni sebenarnya. Jadi sebenarnya dia kalau digunakan dalam cara yang berhati-hati ataupun digunakan oleh orang yang terlatih Jess, dia sebenarnya tidaklah memudaratkan kesihatan sangat. Cuma bagi orang yang tidak mempunyai ilmu dalam penggunaan nanospray ni boleh mendatangkan kemudaratan bukan kepada diri sendiri sahaja, tetapi kepada orang di sekeliling anda. Dan menurut Dr. Izar Anwani, beliau mengatakan jika anda terpaksa ataupun ingin juga menggunakan nanospray ni, ia harus digunakan dengan sangat berhati-hati. Dan jika anda perlu menyembur atau fogger ini perlu digunakan oleh orang yang terlatih menggunakan pembasmian kuman kimia yang diluluskan mengikut arahan pengeluar dari segi keselamatan, dari segi penggunaan, dari segi sentuhan, memakai PPE yang cukup untuk melindungi keselamatan operator, orang di sekeliling dan pengguna bilik selepas itu, dan guna dengan sangat berhati-hati jika di kawasan penyediaan makanan atau tempat anak-anak bermain. Betul. Dan budak-budak ni sebenarnya terutama sekali bayi sangat-sangat sensitif ya dia punya kulit tu. Jadi untuk bayi yang baru lahir mungkin kita tak galakkan untuk gunakan nanospray di rumah ataupun semasa anda membawa bayi anda berjalan-jalan. Lebih selamat kalau anda tinggalkan bayi anda di rumah kalau anda tak bawa. Alah kesian bayi tinggal Jess. Tapi betul lah seperti yang Jess kongsikan, tidak dibenarkan dan tidak digalakkan atau disyorkan kepada anda untuk membawa anak-anak kecil anda keluar. Walaupun bukan anak kecil saja, tetapi orang dewasa juga jika boleh, jika anda tidak mempunyai sebarang urusan penting untuk dilakukan di luar, anda digalakkan dan disyorkan untuk sentiasa berada di rumah. Jadi untuk kita sama-sama mengekang penularan COVID-19 ni yang kita lihat masih belum surutnya lagi Jess. Ya, belum lagi surut. Jadi kepada anda di rumah ini sebagai salah satu cara untuk anda mengelak ataupun membahayakan kesihatan diri, kebersihan diri dan sebagainya. Dan secara umumnya kita tahu ya beberapa larutan yang kita gunakan sebagai hand sanitizer ke nanospray ke mengandungi alkohol sebenarnya. Betul. Alkohol 70% ke 90%. Jadi kita gunakan sebaik yang mungkin lah. Jangan terlebih guna ya Sharon. Mungkin juga ada orang yang jenis kita boleh katakan di sini ada satu term tapi saya lupa. Dia terlalu macam taksub pada kebersihan tu. Mungkin dia terlalu takut. Saya ada kawan macam ni, tapi sebelum berlaku pandemik lah dia sentiasa membasuh tangan menggunakan sabun antibakteria. Dia macam setiap masa saya perhatikan di tempat kerja saya lah. Itulah saya lupa apa term untuk orang AD. Dia bukan ada macam disorder something lah. Tapi
dia terlalu tak ada efek ke dekat dia, kesan sampingan ke? ada sebab tangannya tu mengelupas. Disebabkan dia selalu dia tiap ni. kali sentiasa membersihkan tangannya menggunakan sabun antibakteria. Seperti kita tahu sabun antibakteria ni sifatnya agak keras sikit, sifatnya berbanding dengan sabun biasa. Jadi itu menyebabkan tangannya mengalami alahan. Jadi kepada anda jika anda ingin menggunakan sanitizer seperti yang dikongsikan oleh Jess, gunakan secara berhemah dan juga berhati-hati. Jadi setakat inilah sahaja sedikit kupasan daripada kami berdua, dan sekiranya seperti yang dikongsikan awal tadi, sekiranya anda ingin mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang keberkesanan Nano Mid Spray ni, anda boleh saja pergi ke laman web rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia. Terus kekal setia bersama kami berdua kerana selepas ni kita akan bersama dengan tetamu istimewa. Ingin tahu siapakah tetamu tersebut? Semuanya dalam Sejahtera Asia. Ya, bertemu kita kembali dalam siaran Sejahtera Asia bersama saya Syarin Kizia dan juga Jessica Chung. Jadi jika anda lihat, kami hari ini kami ada mengenakan sedikit elemen ataupun unsur-unsur tradisional lah, seperti subang yang saya kenakan dan juga Jess. Saya pun sama gunakan rantai daripada suku kaum Bidayuh. Itu nampak menarik. Tapi ini agak moden sikit lah. Nanti kita akan, sebab kita ada tetamu kita pada hari ini yang akan mengupas ataupun berkongsi sedikit mengenai pakaian tradisional orang kaum Bidayuh ni. Kerana itulah kami mengenakan sedikit ada unsur elemen. Sebenarnya nak pakai satu set tadi tapi tak sempat sebab dia satu set tu susah nak digunakan. Jadi seperti yang kita tahu, Malaysia merupakan sebuah negara yang terdiri daripada pelbagai kaum, contohnya Melayu, Cina, India, Iban, Kadazan, Bidayuh, Kenyah dan lain-lain. Oleh itu setiap kaum pasti mempunyai pakaian tradisional yang berbeza. Malaysia mempunyai pelbagai jenis-jenis kain dan pakaian tradisional yang terdiri daripada pelbagai bentuk dan warna berdasarkan kaum masing-masing. Hari ini kita akan mengupas topik pengumpul baju tradisional yang akan menjadikan sumber pendapatan bersama dengan tetamu kita Encik Colin Duncan. Apa khabar Encik Colin? Terima kasih. Dan kamu baik kerana menjemput saya di sinilah. Jadi sebenarnya kan tadi masa Encik Colin baru sampai ke studio, saya pun tanya kenapa tak bawa sedikit aksesoris untuk saya dengan Jess kenakan. Kami berdua bersemangat pagi ni. Ada masa nanti bolehlah. Itu dah. Ingat janji dia Sharon? Kita tak sabar nak gayakan. Untuk pengetahuan semua, guest yang bersama kita hari ini bernama Colin Duncan dan beliau merupakan pengumpul baju tradisional menjadi sumber pendapatan untuk beliau. Jadi kita teruskan kepada persoalan Cik Colin. Mungkin boleh Cik Colin perkenalkan diri, mungkin daripada mana dan juga dah berapa lama dah menceburi bidang baju tradisional ni? Okey, nama saya Colin Duncan, berasal daripada Kampung Sungai Lundu dan kini menetap di Kampung Lundu jugalah, di Sungai Lundu, dan berbangsa Iban. Dan kini masih muda, 31 tahun. Masih muda, dia siap usahawan muda. Kita ada usahawan muda di studio, guys. Jadi kalau kita lihat kan, kalau kita sebut dalam pelbagai bidang ni, lelaki lebih cenderung kepada bidang-bidang seperti mungkin kejuruteraan, mungkin daripada wiring, repairing. Tapi Cik Duncan ni fokus kepada pengumpul pakaian-pakaian tradisional. Jadi apakah yang mendorong Cik Duncan ni untuk meneruskan minat dalam bidang tersebut? Okey, first yang mendorong minat saya, sebenarnya saya adalah seorang penari, jurutari. Dancer. Ketika itu saya bermula daripada 2010. Dan saya dengan rakan-rakan saya dekat kampung saya adalah mengajar generasi muda dalam bidang tarian lah. Dari situlah saya bermula memupuk untuk mengumpul basic kostum saja. Basic kostum untuk menari saja. Selepas 3 tahun kemudian, sebab saya berkhidmat dekat Jabatan Khidmat Negara ketika itu, jadi di situlah saya diberi peluang oleh ketua jabatan untuk memamerkan. Dan baju-baju inilah untuk menyambut tetamu, VVIP semua tu. Jadi di situlah bermulanya titik minat saya untuk mengumpulkan bukan basic tetapi full set.
Full set. Ya, dan juga Sharon untuk pengetahuan juga, kaum Bidak ini terdiri pada 5 pecahan etnik. Contohnya ada Selakau, Jagoy dan Biatah. Kalau saya sendiri Biatah lah sebab saya ada mix Melayu. Dan juga Bukar, Kuching Tengah dan sebagainya. Kalau Encik Colin Duncan, Encik Colin Duncan duduk dekat mana? Okey, saya dekat area Lundu. Area Lundu, maksudnya Selakau ya? Selakau. Maksudnya kalau dekat tempahan dekat sana memang dapat sambutan? Ya, memang dapat sambutan. Dan mungkin boleh diceritakan bagaimana terdetiknya tadi, sebab tadi dah maklumkannya sebab daripada menari lagi. Ya, menari. Jadi tiba-tiba timbulnya minat untuk mengumpul certain set lah. Tapi sekarang ni dah ada full set. Jadi macam mana terdetiknya ataupun siapa yang bagi inspirasi sebenarnya? Okey, inspirasi bermula daripada ketua keluarga iaitu bapa saya sendiri dan family lah serta rakan-rakan yang lain juga. Jadi di situlah mereka ada yang juga customer yang ketua-ketua jabatan yang NGO yang lain. Mereka kata why not try to open yang jenis full set untuk pertandingan ke ataupun memamerkan pakaian-pakaian ini kepada masyarakat luar. Jadi di situlah dorongan dan minat dan support tu, sokongan tu memang tak putus-putus. Dan di situlah bermulanya kira macam orang kata tu membuat-buat untuk mengumpul pakaian. Jadi saya difahamkan bahawa Encik Colin ada menyimpan pelbagai pakaian tradisional daripada etnik-etnik yang terdapat di Malaysia ni. Kita boleh kongsikan kepada penonton. Sebenarnya ada berapa set? Okey, kalau sebab saya mengumpul bukan satu kaum saja. Pada mulanya apa yang saya cakap tadi adalah mengumpul dari segi ngepan iban saja, pakaian yang hanya basic saja. Dan kini lebih daripada 10 lah. 10 dan especially Bidayu saya ada pecahan dia lah. Bukan hanya sesatu sub etnik, tetapi saya memecahkan contoh Jagoy dari Bau, Kuching Sentimen, lepas tu dari Selako dan Lara juga. Sebab Lara dan Selako ni adalah 2 sub etnik yang berbeza. Jadi saya pecahkan dan sekarang saya telah mengumpulkan lebih kurang 10 ke 12 pakaian dan masih di dalam kajian. Saya melakukan satu kajian tentang pakaian sub etnik Pinyawa, iaitu dari area Padawan. Adakah semua koleksi pakaian tradisional yang terdapat di Malaysia ni, setiap kaum ni memang ada? Encik Colin ada koleksi tersebut seperti bangsa-bangsa yang lain? Okey, saya fokus kepada Sarawak je. Sarawak sahaja. Sarawak sahaja. Jadi Jess, pasti bolehlah kita roja-roja. Ya, boleh. Saya rasa pakaian tradisional. Saya rasa Sharon, para pageant lover dekat luar sana boleh saja kalau nak menyertai kumang ke dan sebagainya kan. Boleh saja tempah dan sewa pada Cik Colin Duncan. Mungkin dia akan bagi price atau harga yang berpatutan, betul tak? Betul. Yang itu belakang cerita. Tapi nak tahu juga pada pendapat Encik Colin sendiri, okey, adakah kostum tradisional mempunyai pantang larang ataupun adat dalam pemakaiannya? Okey, bagi saya ataupun untuk pengetahuan semua memang ada, setiap etnik tu memang ada pantang larang. Contoh saya ambil daripada pakaian tradisional Bidayu. Cara pemakaian dia ataupun adat pemakaian dia tu adalah perlu ada tata tertib dan perlu ada orang kata tu penjagaan dia lah. Maksudnya dari segi pemakaian tapih dia, dari segi jalur yang dipakai seperti renda itu dipakai juga, dan aksesori itu juga membawa sesuatu aura yang berbeza kepada si pemakai. Dan dari segi adat pantang larang dia adalah penjagaan dia lah. Contoh, kita tak boleh melangkah pakaian tradisional sebab itu adalah menurut nenek moyang kita. Kepercayaan orang dulu-dulu. Jadi kalau kita melangkah, kita perlu satu memohon maaf ataupun kita berbalik kepada langkah tersebut lah, maksud return back. Macam itulah. Bukan sensitivity terhadap pakaian tu perlu ada. Tapi kalau kita bercakap pasal pakaian tradisional ni seperti yang dikongsikan oleh Encik Colin memang mempunyai pantang larang. Tadi pengalaman Encik Colin semasa sepanjang pengumpul pakaian tradisional ni, pernah tak penyewa itu tidak memulangkan pakaian tradisional itu dalam keadaan yang elok? Okey, setakat ni tidak. Sebab saya membuat satu deal lah, perjanjian dengan mereka secara hitam putih. Saya akan pergi ke destinasi mereka. Dan saya akan pasang dan saya akan buka. Maksudnya servis pakai masa itulah kan? Ya. Dia provide servis kan? Seronok. Tak perlu lagi kita cari orang yang siapa yang betul-betul arif mengenai pemakaian tersebut. Jadi Cik Colin Duncan nak tahu juga, sebab Cik Colin Duncan ni seorang lelaki. Jaranglah lelaki nak yang mengumpul pakaian tradisional, terutama sekali benda yang melibatkan fashion. Dan seperti kita sedia maklum bahawa pakaian tradisional ini mempunyai pantang larang dan bukan mudah
untuk dipakaikan, untuk dikenakan kepada seseorang individu itu. Jadi kalau kita lihat ada persaingan, dari segi persaingan perniagaan tu macam mana? Okey, dari segi persaingan, saya anggap itu adalah persaingan sehat. Sebab setiap kali saya pergi, contohnya pertandingan lah, let's say pertandingan kumang ataupun dayung sangon, di situ saya dapat ilmu juga. Bukan saingan secara tak sihat tetapi saingan secara sihat. Kadang-kala kawan-kawan yang lain yang memberi tunjuk ajar. Contohnya, kenapa kau boleh pakai benda ni? Area ini tak boleh pakai macam ni. Jadi di situ saya ambil ilmu dan saya perhatikan benda tu untuk the next saya punya pemakaian lah, supaya apabila kita kira macam pembelajaran jugalah. So dapat ilmu lah. Ya, dapat ilmu juga, bukan secara tak sihat tetapi secara sihat. Malah mereka memberi dorongan lagi. Maksudnya penerimaan daripada keluarga dan teman rapat Cik Colin sendiri bagaimana? Okey, penerimaan keluarga, apa yang saya cakap awal tadi adalah sungguh memberi sokongan. Malah mereka memberi tunjuk ajar. Contoh seperti bapa saya, Mr. Duncan, dia memang ada sedikit tentang ilmu-ilmu pemakaian tradisional. Jadi di situlah saya belajar daripada dia juga, dan daripada kakak saya sendiri yang bekas kumang juga. Jadi di situlah dia kata benda ni jangan dipakai ataupun benda ni boleh dipakai. Kira dalam bahasa English, the do and don'ts lah. Dan dari segi kawan-kawan lain pun memang cukup support, yang tak putus-putus lah. Kira sokongan daripada keluarga dan juga rakan-rakan itu sedikit sebanyak membantu untuk Encik Colin. Ya, betul. Terus perjuangkan. Boleh katakan berjuang sebab kain tradisional ni kan, Jess, kalau kita lihat, kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak mewariskannya kepada generasi yang akan datang, dia akan luput. Hilang dia di telan akan zaman dimamah oleh usia, dimamah oleh zaman. Jadi sebenarnya banyak lagi yang akan kita kongsikan bersama anda dengan tetamu kita. Menarik sebenarnya topik ni, Jess. Saya sangat teruja. Saya nak tahu banyak. Mana tahu nanti satu masa nanti kalau Sharon nak kahwin pun boleh juga kan. Jadi semuanya dalam Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam rancangan Sejahtera Asia bersama saya, Jessica John dan juga Sharon Kezia. Dan kalau anda terlepas rancangan sebelum ini ataupun pagi tadi anda terlepaslah apa-apa soalan yang kita ajukan kepada guest kita pada pagi ini, anda boleh tonton semula di YouTube, type saja Sejahtera Asia dan anda boleh lihat apa antara kupasan yang kami kongsikan kepada anda. Jadi kita terus saja kepada persoalan, Sharon, sebab kita bersama dengan tetamu kita, pengumpul koleksi baju tradisional, iaitu Encik Duncan. Okey, maaf, Encik Colin. Jangan disebut pula ya Encik Duncan. Jessica tengah excited pasal pakaian tradisional ni. Ya, betul. Tengok saya dah semangat dah memakai koleksi ataupun aksesoris ni. Jadi Cik Colin, apa antara cabaran dalam menjaga baju tradisional supaya ia sentiasa elok? Sebab kalau customer dia akan sewa, lepas tu pulang balik, jadi pasti akan ada susah nak bersihkan ke, nak cuci ke. Macam mana tu? Okey, cabaran dia, kata orang, tipulah kalau tak ada cabaran kan. Jadi kalau dari segi cara saya letakkan di satu wardrobe ataupun peti khas, dan setiap dalam 2 minggu, kadang-kadang 1 bulan, saya akan ambil masa lah untuk membersihkan dan membaiki apa yang rosak. Dan kalau customer tu dia menghantar, contoh saya tak dapat hadir kepada reception ataupun majlis mereka, mereka hantar macam tu, saya akan tengok baliklah apa yang kurang, apa yang tu, dan memang akan ada masa untuk saya bersama dengan saya punya barang-barang ini. Kira memang Encik Colin double check, ada menjakukan penjagaan yang rapi dan yang khusus ke atas pakaian-pakaian tradisional ini. Jadi kalau kita lihat kan Encik Colin, bahawa pandemik ini menjejaskan pelbagai sektor, dan tidak salah juga saya katakan bahawa Encik Colin juga terjejas dalam penyewaan pakaian tradisional ni. Jadi bagaimana Encik Colin, adakah pandemik ini memberi kesan yang mendalam kepada bidang Encik Colin? Okey, dalam bidang saya ini memang ada kesan. Memang saya rasa bukan saya seorang saja. Masyarakat the whole global lah. The whole world memang akan mendapat kesan. Tapi dari segi saya beralih penyewaan, beralih kepada penjualan. Malah saya berkenalan dengan beberapa supplier untuk kostum-kostum, dan pada masa sama juga saya melakukan jahitan untuk pakaian tradisional juga.
jahitan, and then membuat aksesori, dan di situlah saya kira mengambil keuntungan lah untuk diri saya, support my economy lah. Ini lagi satu info yang saya tahu ni, Jess. Pandai menjahit juga. Bukan mudah nak dapat seorang yang boleh dikatakan sebagai pengumpul pakaian tradisional, tapi dalam masa yang sama juga dia boleh menjahit. Jadi jika berlaku sebarang kerosakan pada pakaian tradisional tersebut, dia tidak perlu mengeluarkan belanja yang lebih untuk menghantar kepada orang untuk membaikikannya, tetapi Cik Colin sendiri boleh membaiki pakaian tradisional tersebut, Jess. Betul. Dan juga pakaian Cik Colin sebelum ini pernah dibawa ke pertandingan-pertandingan seperti Kumang dan juga Dayung Sangon kan. Jadi apa antara pencapaian tertinggi yang Encik Colin pernah dapat dalam menceburi bidang ini? Okey, sepanjang pencapaian saya yang saya banggakan dua benda lah. Satu, saya diberikan peluang saya dengan tim saya untuk mengelola satu pertandingan ratu cantik, iaitu etnik. Contoh 2018 dan 2019 Dayung Sangon dengan Kumang Gawai. Dan di situlah saya membawa ilmu saya juga untuk mengajar the new macam orang kata tu peserta-peserta ni untuk belajar apa yang do and don'ts dalam pemakaian. Dan pencapaian kedua saya diberi peluang untuk menjadi hakim di satu pertandingan yang kira berprestij, iaitu Sarawak Ethnic Queen 2018. Di situlah saya kira pencapaian tu memang boleh membanggakan diri saya lah. Yes. Kenapa saya rasa Encik Colin ni dia sangat multitasking. Sangat-sangat berbakat. Boleh. Semua boleh. Apa yang dia kongsikan bahawa dia pernah menjadi hakim tu ni, saya nak tanya ni supaya boleh merungkai kemuskilan saya hari ni. Saya jadi hakim, kalau kita melihat bahawa semua peserta yang berada di atas pentas mereka mengenakan busana pakaian tradisional yang cukup lengkap. Jadi apakah yang membezakan di antara peserta itu dan yang akan menentukan kemenangan bagi setiap peserta itu? Mungkin kita ada penonton yang terdiri daripada pageant lover yang ada keinginan suatu hari nanti untuk menyertai pertandingan ratu cantik pakaian tradisional ini. Okey, dari segi yang pertama adalah originality. Keaslian pemakaian tu. Contoh barang yang digunakan seperti tali pinggang, itu adalah kira markah yang cukup support lah untuk mereka kepusingan seterusnya. Dan cara pemakaian dia juga maksudnya pemasangan tapih ataupun kain sarung dia dan selampai dia, semua tu dititik beratkan juga. Dan di situ juga kami sebagai juri akan ada komunikasi antara satu sama lain untuk menentukan adakah pakaian ini akan mendapat gelaran the best costume. Sebab saya selalunya saya di bahagian kostum. Saya bukan bahagian kecantikan ataupun bahagian catwalk. Saya mau kepada pakaian tradisional lah, maksudnya kostum yang dipilih sebagai the best kostum pada malam itu adalah di tangan saya. Tapi bila Cik Colin sebut pasal originality, adakah originality yang dimaksudkan Cik Colin tu adalah barangan yang diturunkan turun-temurun ataupun dia bukan seperti bukan dibuat daripada plastik seperti yang diolah baru ke? Ya, memang. Dia punya autentik barang tu tersebut. Dan kita juga akan menilai dari segi bagaimana peserta tu berkomunikasi bahawa barang itu adalah keturunan turun-temurun punya. Jadi kiranya kalau peserta itu mempunyai waris peninggalan daripada keturunan beliau, kecenderungan untuk beliau mendapat markah tu markah lebih tinggi itu adalah lebih mudahlah, lebih cerah. Betul. Mungkin Sharon ni banyak tanya pasal pageant. Kita nak join kan? Beri info kepada penonton yang muskil ni kan. Saya mewakili rakan saya, rakan saya bertanya soalan ni kepada saya. Jadi inilah peluang saya untuk bertanya kepada yang pakar, Cik. Betul. Kalau kita lihat kan dekat laman sosial kadang-kadang ialah adalah juga golongan tak puas hati kan, kata kenapa orang ni menang, kenapa saya menang, sedangkan pakaian dia sama, semua sama. Tapi seperti yang Cik Colin kongsikan perlu originality. Betul-betul. Mungkin ada banyak timbul persoalan di situlah, Sharon. Dan mengenai musim pandemik COVID-19 ini, mungkin bidang Cik Colin ini terjejas sedikit. Namun platform social media telah menjadi orang kata medium fokus, medium orang ramai dalam menggayakan pakaian tradisional juga. Contohnya ada pertandingan Kumang dibuat secara online. Jadi mereka boleh menyewa kepada Encik Colin kalau berminat, memberi sumbangan. Betul, masih lagi memberi sumbangan dan membantu Encik Colin sendiri dalam bidang
tentang Cik Colin. Dan Cik Colin, sekarang ini kita tahu sektor ekonomi telah dibuka beberapa peringkat. Jadi ada tak apa-apa aktiviti yang Cik Colin akan jalankan ataupun adakan dalam masa terdekat? Contohnya mungkin Cik Colin sewakan baju. Dalam masa yang sama Cik Colin juga membuat sesi penggambaran. Okay. Setakat ni dah bermula, so saya ada deal, saya ada kira dia bersama dengan Jabatan Adat Istiadat Negeri Sarawak, especially baju bidayuh lah. So dari situlah kira nak kata terjejas, syukur puji Tuhan, memang tak terjejas sangatlah. Kira dapat cover. Dan masa yang akan datang ni kebanyakan outdoor punya photoshoot lah, especially di daerah-daerah saya juga. Ya, mungkin Cik Colin boleh ceritakan sikit lah ataupun kongsikan apa antara package photoshoot yang Cik Colin sediakan. Okey, setakat ni saya ada single photoshoot, iaitu pakaian tradisional, tak kira bidayuh, hulu ataupun bangsa Iban, dan family photoshoot dan juga wedding photoshoot dan reception juga. Jadi kita dapat lihat memang package yang menarik kepada anda sekiranya anda ingin mengenakan busana pakaian tradisional, khususnya pakaian tradisional Negeri Sarawak. Jadi sebelum kita melabuhkan tirai untuk segmen yang pertama, jangan ke mana-mana. Seperti apakah pesanan kepada penonton dan sekiranya ada dalam kalangan penonton kita ni yang ingin mendapatkan khidmat nasihat berkenaan busana tradisional daripada Cik Colin. Okey. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada TBS lah kerana memberi peluang saya berada di sini, dan kedua syukur puji Tuhan kerana kebaikan dan kemurahan dia lah yang memberikan saya bakat ni. Dan untuk penonton yang di luar sana, satu saja, jangan mudah putus asa dan sentiasa meneruskan walaupun ada turun dan naik air pasang dia. Itulah. Dan sekiranya ada penonton yang ingin menghubungi Cik Colin, bagaimana? Okey, anda boleh menghubungi saya di laman media sosial, iaitu yang pertama dekat page saya, Lulong Traditional Costume Collection di page. Okey, dan Facebook saya Colin L Duncan. Colin L Duncan. Dan jangan lupa kepada anda yang ingin menyewa ke ataupun nak ambil gambar ke, pergi saja ke Facebook Cik Colin. Dan Sharon, kita berdua pun saya rasa kita harus tempah juga satu slot. Memanglah, saya banyak tanya tadi tu Cik, sebab ada rasional di sebalik pertanyaan saya banyak tu. Dan saya kira juga harga yang ditawarkan oleh Cik Colin adalah harga yang berpatutan. Jadi anda tak perlu rasa gusar ataupun khawatir kerana itu merupakan satu, saya boleh katakan di sini satu pengalaman yang bukan selalu anda dapat untuk mengenakan busana tradisional daripada pelbagai suku kaum yang lain. Jadi terus kekal setia bersama saya dengan Jessica kerana selepas ini kita ada topik yang menarik untuk dikupaskan bersama dengan tetamu, semuanya dalam Sejahtera Asia. Yap, masih lagi kita bersiaran langsung di set Sejahtera Asia. Ditemani kami berdua Sharon. Tadi topik yang kita kupas tadi Sharon mengenai pengumpul pakaian tradisional, betul tak? Jadi ini pun lebih kurang sama tapi ada lainnya sikit. Ada twist sikit. Jadi kedua-duanya sebenarnya kita boleh katakan saling melengkapi di antara dengan satu dengan yang lain. Mungkin bagi topik kali ini ada dalam kalangan anda yang ingin mengenakan busana daripada pakaian tradisional daripada topik yang pertama. Jadi hari ini anda boleh kongsikan, kami bawakan anda hari ini topik yang akan kita kupaskan bersama dengan tetamu kita, permintaan pakaian pengantin semasa pandemik bersama dengan Heli New. Ya, selamat datang, selamat pagi, apa khabar? Selamat datang, selamat pagi. Jadi sebut saya tentang pakaian pengantin ni kan Jess? Saya terbayang-bayang dia pakai pakaian pengantin tadi. Ini sengaja nak kena ke saya ni Sharon. Ada ke saya kecil molek macam ni? Ada. Tapi takut space kita tak cukup lah. Ya. Okey, Cik Heli mungkin boleh perkenalkan diri dahulu terlebih dahulu kepada semua. Okey, saya sebenar Riklin Bawi anak Join, atau lebih dikenali sebagai Heli New di media sosial. Berasal dari Tawang Ulu, Tanjung Bijat, Sri Aman. Okey. Sri Aman. Masih
29 tahun. Wow. Jess, Ya. tetamu kita pada hari ini semua muda-muda lah. Semua muda-muda. Buatkan saya terasa diri saya sikit lah. Ya berusia ke? sikit lah. Lagi dah dipagandingkan dengan Jess yang muda juga. Rasa diri tu alamak senja sikit Tak ada, Sharon tu tak nampak muda cantik. Oh, pandai dia ambil hati saya pagi Sabtu ni. Jangan lupa ya, belanja Semangat nanti sikit. Jadi Cik Harry mungkin boleh kongsikan kepada penonton. Mesti ramai yang tertanya-tanya sebagai seorang lelaki menjadi pemilik kepada butik pengantin. Mengapa butik pengantin jadi pilihan? Pertama sebab saya tengok bidang butik pengantin ni boleh dikatakan banyak permintaan setiap hujung minggu, macam setiap bulan pun ada. Itu tercetusnya minat masa tu sebab tengok hasil orang lain dan kerja orang lain. Masa tu coba kalau saya buat benda ni. Dari coba itulah sekarang dah jadi satu kerjaya ataupun bidang yang saya cuburi lah. Macam kita punya slogan daripada inspirasi Kami cetuskan inovasi. Tapi bercakap berkenaan Encik Colin, maafkan saya Encik Heli berminat untuk membuka butik itu, tapi dia memerlukan kos yang sangat tinggi. Betul. Jadi bagaimana permulaan untuk membina perniagaan tersebut? Memang itu adalah satu kekangan sebenarnya. Tapi orang cakap kalau kita nak sesuatu, kita mesti berusaha. Saya kumpul lah, lama jugalah saya kumpul untuk sesuatu yang saya inginkan sekarang. Dan sekarang rasa sangat bersyukur juga, dah ada bridal studio sendiri. Lepas tu ada nama yang orang boleh, oh ini Heli New. So, rasa sangat berpuas hati lah. Dah ada nama di market-market dan sebagainya. Dan semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan, banyak acara dan majlis perkahwinan ditunda bagi memastikan wabak COVID-19 ini berjaya diputuskan. Dan malah majlis pernikahan dan juga perkahwinan terpaksa ditangguh gara-gara krisis yang sedang melanda ini. Walaupun segala persiapan telah dipersiapkan. Betul. Jadi sekarang ini bagaimana permintaan? Masih kurang ataupun boleh dikatakan mendapat sambutan? Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemik, permintaan memang memberangsangkan. Kalau sebelum bulan 6, bulan 5 tu dah ramai tempahan, so memang busy untuk buat majlis, ada yang sewa, photoshoot untuk wedding. Tapi masa pandemik agak slow, sebab sekarang pun tak dapat kita buat sesi fotografi di luar, hanya dapat indoor photoshoot sahaja. So agak kurang sikit lah. Ada slow, walaupun ada mendapat tempahan, walaupun ada mendapat sambutan, tetapi ada terjejas sikit. Saya faham itu dan tidak mudah ya Jess untuk membuka butik pengantin itu, lebih-lebih lagi dalam pandemik yang masih melanda negara kita. Adakah butik pengantin Encik Heli ini diusahakan diri sendiri atau ada staf di bawah sediaan Encik Heli? Buat masa ini semua saya buat sendiri. Daripada make up, daripada juru gambar, pemasangan, set up, semua saya sendiri. Wow, Jess, ada lagi seorang boleh make up tu Jess? Lepas ni boleh boleh try tadi. Patut kita boleh. Suruh dia lah, solidkan kita 2 pagi ni nak rasa hasil tangan daripada Encik Heli sendiri. Jadi Encik Heli dari mana mendapat kemahiran untuk mentata rias pengantin? Sebab untuk mentata rias pengantin dia memerlukan teknik yang berbeza. Orang selalu cakap kalau nak jadi MUA kita kena belajar, kita kena pergi kelas. Tapi saya tak pernah pergi kelas. Bakat semula jadi ke ni? Menariklah. Saya tak pernah pergi kelas. Orang tanya kalau pergi studio saya, orang akan tengok, biasa kita pergi studio, kita akan tengok mana dia punya CJ apa semua kan. Betul. Tapi dia ni tak ada, sebab saya tak pernah pergi kelas. Lepas tu saya cuma tengok tutorial, tengok YouTube macam ni. Lepas tu saya praktiskan benda tu pada adik saya. Sebab saya ada 2 adik perempuan, akan menjadi mangsa. Ya, so mereka 2 akan menjadi mangsa saya lah. Saya nak cuba untuk bride makeup. Saya akan suruh mereka 2 buat, saya akan make up macam tu lah. Maksudnya hasil make up tu digunakan pertama sekali pada adik-adik dia. Cuba jaya kepada adik sendiri. Jadi bagaimana penerimaan keluarga Encik Heli? Encik Heli terlibat dalam bidang butik pengantin ini.
Keluarga memang support habislah sebab mereka pun tengok minat saya dalam bidang ni lebih tinggi macam tu. Dia suruh okeylah, cuba buka satu bridal. Jalankan. Wow, itu cabaran bagi Cik Heli sendiri. Dan juga selain daripada ibu bapa ataupun Cik Heli juga maklumkan tadi, Cik Heli berjaya membuka butik seorang diri tanpa bantuan sesiapa pun. Selain daripada itu, mungkin ada yang memberi semangat lagi kepada Encik Heli. Siapa yang berjaya memberikan semangat ataupun di sebalik kejayaan yang Encik Heli kecapi sehingga hari ini, siapa yang menjadi inspirasi ataupun tulang belakang sebenarnya? Pertama memang kedua orang tua saya, adik-beradik saya yang tak pernah jemu menolong saya, dan sahabatlah yang selalu push saya. Kalau ada, kita memang akan terima negatif punya barang. So sahabat saya ni akan jangan ambil ini sebagai iktibar, kamu kena buat lagi baik, lagi baik. So kita pun semangat. Itulah menjadikan sampailah sekarang. Jadikan Cik Heli ni berjaya sampai sekarang. Ada dorongannya di situ. Ada dorongan di situ. Kalau jatuh, angkat, bangun, bangkit lagi untuk cuba lagi. Jadi jika sesuatu itu tidak mencabar kita, ianya tidak mengubah diri anda. Kita akan maksudnya akan macam lebih memperbaiki, memperbaiki diri kita sendiri. Selepas ni kita akan tahu apakah pengalaman yang tidak dapat dilupakan oleh Cik Heli sepanjang beliau mengendalikan butik pengantin, semuanya dalam Sejahtera Asia. Jadi terima kasih kerana terus kekal setia bersama saya, Sharon Kezia, dan juga Jessica Choo. Bersama dengan tetamu kita, Heli New, dengan topik kita pada pagi ini, permintaan pakaian pengantin semasa pandemik. Dan sekiranya anda mempunyai sebarang cadangan, pandangan, malah kritikan, anda boleh lontarkan saja di FB dan IG Sejahtera Asia. Jadi sebentar tadi sebelum rehat, kita tak sempat nak tanya dengan Encik Heli. Apakah pengalaman beliau yang beliau tidak dapat lupakan, pahit manis beliau dalam menjalani perniagaan butik pengantin ini, Cik Heli? Tipulah kalau cakap kita tak pernah jatuh untuk buat sesuatu. Benda yang paling saya tak dapat lupakan bila saya order pakaian pengantin tapi tak sampai kepada saya. Bayar boleh tahan jugalah, beratus, beribu untuk sebab kita tak boleh order sikit. Kalau sikit kan kos penghantarannya mahal, so kita akan ambil besar sekali. Masa tu tunggu sampai tak sampai ke tangan kita. So macam betul ke supplier ni? Sampai tertanya di sini. Sampai call pun tak dapat. So memang dah kena tipu lah. Sampai sekarang ni masih lagi belum dapat? Belum dapat. So supplier pun hilang. Atas talian ke supplier macam mana ni? Melalui online. Melalui online. Itulah dia kesukaran. Kalau nak order online ni, was-was sebenarnya, Sharon. Tapi kalau kita dah biasa dengan supplier tu, tak ada jadi masalah. Tapi kalau untuk pembelian secara online ni yang kita takut-takut, sebab platform social media sekarang ni kita boleh gunakan pelbagai perkara baik, perkara buruk. Mereka gunakan sekaligus. Kita takut orang yang tidak bertanggungjawab ini menggunakan kesempatan ini untuk melakukan penipuan atas talian seperti yang dikongsikan oleh Encik Heli tadi. Jadi apakah tindakan Encik Heli lakukan? Mungkin ada pergi buat report polis ke? Hari itu saya tanya kawan saya macam mana saya nak handle kes ni. Dia pun suggest dengan saya report polis. Dah report polis tapi masih dalam siasatan. Mungkin masih dalam siasatan. Sebab kita tak boleh condemn terus. Sebab itu perlu mungkin berperingkat. disebabkan pandemik sekarang delay atau dulu. macam mana kita pun tak tahu. Berapa lagi. kerugian tu Encik Heli? Agak-agak lah. Dalam 2 ke 3 macam ni. Benda yang sangat besar juga tu. Jadi berbalik kepada pakaian pengantin, mungkin apa antara kelainan yang Cik Heli sediakan dalam sewaan baju dan lain-lain? Apa yang Cik Heli offer kepada customer Cik Heli?
yang paling best dekat saya, kelainannya adalah dari A sampai Z saya buat sendiri. Macam saya cakap tadi, make up, fotografer, tata rias, set up semua saya sendiri. Lepas tu kita juga ada, mungkin saya adalah bridal pertama yang sekarang yang ada buat tradisional, menyelitkan tradisional dalam fotografer saya, shoot saya. Maksudnya ada elemen kontemporari macam tu Ya, lah. betul. Mungkin ada inovasi. customer yang dah bergambar menggunakan wedding gown, mungkin dia nak, saya nak guna tradisional punya pakaian, dia boleh ambil package ni. Ya, kalau macam Jess kan Sharon, Jess kan malas nak cari pendana rambut, makeup artist, nak cari baju lagi. Mungkin boleh tempah saja dekat Heliniu dan juga gunakan servis Heliniu, betul tak? Tapi sekarang Jess, saya rasa Jess ni macam memberi hint kepada seorang yang tengah menonton kita pada hari ini, sama ada untuk meneruskan ataupun untuk menunda. Jess dah bagi hint dari kepada anda, pada siapa saja yang dia beri hint tu, please take note. Bahayalah Sharon ni. Jadi kepada Encik Elly kan, kita tahu bahawa Encik Elly ada menyelitkan unsur-unsur elemen tersebut. Tapi berkenaan dengan baju butik pengantin itu, adakah seperti yang Encik Elly kongsikan, ada membeli atas talian, ada juga mendapatkan dari supplier-supplier lain. Ada tak yang Encik Elly sediakan sendiri, buat sendiri? Custom made. Mungkin custom made. Ada juga, sebab ukuran badan seorang-seorang pengantin kita tak sama, bride tak sama. So mereka kadang minta, sebelah ni saya nak tutup, mungkin ada yang besar di bahagian sini, saya nak tutup bahagian ni. So saya terpaksa jahit sendiri. Kadang saya cari material sendiri untuk saya buat baju untuk mereka. Tapi kalau wedding mungkin ada jarang, untuk bertunang macam tu ada. Adalah, buat modify sikit lah. Tapi pasti dalam kalangan penonton kita ni sekarang ni kan, Cik Elly tertanya-tanya range harga yang ditawarkan. Itu yang penting tu. Bukan penonton kot. Mungkin saya sendiri. Kita berdua sebenarnya, Syaz. Ya. Range harga bermula dari 499 sahaja. 499 saja. Kalau bermula 499 ini, apakah yang termasuk dalam package ni? Set wedding gown dengan suit men lelaki. Lepas tu ada album gambar free. Lepas tu ada kita berapa pieces gambar yang kita cuci lagi untuk customer. Termasuk tata rias kan? Ya, termasuk make up semua. Itulah. 499 tu sangat murah ya penonton. Kalau kita sendiri pun kalau nak ambil muai secara asing, harga dah berapa dah Jess. Macam Jess sendiri memang aktif dalam pageant, memang tahulah range harga makeup tu kan. Betul saya cakap tadi. Kalau dia ada sediakan servis sekaligus macam tu Sharon, mungkin saya akan gunakan servis dia. Bukan mungkin akan gunakan. Jadi Cik Elly, sebab kita tahu pelbagai customer ada pelbagai ragam. Ada tak customer pernah marah Cik Elly? Tak puas hati ke? Macam mana dengan servis Cik Elly? Pernah, sebab ya sekarang kan musim pandemik. Hari itulah kedai gambar pun masih tutup. Kita tahu ada bidang sektor yang baru dapat dibuka atau sektor yang masih tutup. So ada customer yang kenapa gambar kami yang bulan tu belum sampai, macam ni. So saya explain dengan mereka lah, bidang ini, sektor ini belum dapat dibuka, belum mendapat kelulusan kerajaan untuk buka. So sekarang dah buka, baru mereka pun dah settlekan barang mereka. Tak semua orang ada tahap kesabaran. Saya pun tak ada tahap kesabaran yang tinggi lah je. Tapi sekarang ni sejak dah meningkat usia, adalah sedikit tahap kesabaran. Kita harus memahami keadaan seseorang itu sebelum kita nak menghakimi keadaan orang itu. Ya, Encik Elly, jadi apakah harapan dan perancangan Encik Elly dalam masa 3 ke 5 tahun yang akan datang terhadap perusahaan yang diusahakan oleh Encik Elly sendiri? Kau nak buka lagi butik ke? Banyak lagi butik? Harapan saya nak buka studio, bridal studio saya lagi besar. Mungkin satu bergunan. Satu bergunan, bukan kaleng-kaleng kita kata ini. Boleh lebih banyak choice untuk pelanggan. Ya, betul-betul. Lepas tu mungkin saya nak juga ada pekerja sendiri. Masa tu mungkin dah boleh jadi bos. Untuk kali kita doakan kejayaan Cik Elly. Kita doakan kejayaan. Bukan mudah tu sebenarnya, Jess. Ya, dan juga Cik Elly mungkin pesanan atau kata-kata terakhir kepada penonton yang menonton Cik Elly yang sekarang ini berada di Sejahtera Asia. Okey, pertama terima kasih kepada TVS Sarawak. Lepas tu untuk kita jangan pernah takut mencuba sesuatu yang baru. Kena
cuba sampai buat yang terbaik. Betul, Dan sentiasa berfikiran positif. Ya, itu yang saya suka. Sentiasa berfikiran positif. Macam hari ini saya sangat positif, Jess. Kenapa? Dan mesti bergerak selangkah maju ke harapan. Betul. Jangan tertinggal ke belakang. Jangan tertinggal. Dan sekiranya ada penonton yang ingin menggunakan perkhidmatan daripada Encik Heli, bagaimana mereka ingin menghubungi Encik Heli? Boleh pergi ke laman sosial Facebook dan Instagram sama Heli New. Ya, di sana ada juga package, contact number untuk bertanyakan benda yang lebih detail. Jangan lupa ya, nanti saya dan Sharon dah buat temu janji ni. Boleh datang ke studio. Kau tengok muka kami berdua ni, jangan lupa ya ada harga band price ya. Belakang kita lah Sharon. Dan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Heli sebab sudi meluangkan masa datang bersama kita berkongsi pengalaman beliau dan apapun anggap apa yang terjadi dalam musim pandemik ini sesuatu yang positif lah kita katakan. Sebagai satu cabaran bagi kita, cabaran dan dugaan kepada setiap orang. Jadi kalau kita rasa bahawa kita saja terjejas, itu tidak mungkinlah. Betul. Setiap orang terjejas, cuma ia bergantung kepada cara kita menangani situasi tersebut, kan Cis? Ya, betul. Dan juga terima kasih banyak-banyak Cik Heli. Jangan jerak kata orang. Jangan jerak. jerak. Jadi sekali kita ucapkan terima kasih juga kepada Encik Colin Duncan seperti tadi dengan topik pengumpul baju tradisional jadi sumber pendapatan. Jadi sehingga kita bertemu lagi dalam episod yang akan datang. Jangan lupa menonton kami di saluran TVS 122 Astro dan My TV pada setiap hari pukul 7.30 pagi hingga sehingga pukul 8.30 pagi. Kita bersiaran selama sejam. Jadi kalau terlepas pun jangan bimbang. Ada dekat YouTube, ada dekat Facebook TVS Sejahtera Asia. Type saja. Memang jumpa muka kami berdua ni. Saya Sharon Kezia. Saya Jessica Chung. Hanya dalam Sejahtera Asia. Dari inspirasi, kami cetuskan inovasi. Bye-bye. Bye.